Rujukan yang paling asasi adalah peristiharan kemerdekaan oleh almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ketika itu. Di peristiharan itu popular sekali. Setiap masjid di seluruh negara, setiap sekolah dipamerkan dalam semua bahasa. Tulisan Rumi jauhi di masjid-masjid dan bahasa Cina, Tamil. Di merata negara ini, apa yang disebut peristiharan kemerdekaan 31 Ogos 1957. Perlu di kalangan generasi muda melihat semula, membaca, memahami, menghayati. Kerana lakaran kata-kata, walaupun bahasa itu bahasa Melayu lama, kalau tahu bahasa Melayu tahun 1997 itu perpaduan bangsa-bangsa, tapi bahasa juga selok bahasa lama, tapi intisarinya sangat penting. Dengan sumpah dengan nama Allah dan dengan muafakat raja-raja Melayu dan rakyat, maka diisytiharkan Malaysia masa itu Persekutuan Tanah Melayu, Melaya, merdeka dan berdaulat, mempertahankan kebebasan, menjamin keadilan bagi semua rakyat negara ini. Ini kata-kata keramat yang memberi makna kepada kemerdekaan. Tidak ada makna kemerdekaan tanpa kebebasan. Kita lawan penjajah Inggris kerana kita tak bersedia negara kita dijajah oleh sesiapa. Bukan maknanya penjajahan kuasa elit orang Inggris diganti oleh elit bangsa Melayu. Bukan. Dia mesti diganti oleh rakyat. Bukan maknanya kekayaan ini dipunggah oleh penguasa Inggris, elit Inggris, sebahagian besar dipindah ke United Kingdom, kemudian diganti oleh kelompok penguasa Melayu dan mungkin sedikit Cina, India untuk mengauk kekayaan dan menyebabkan lebarnya jurang pendapatan rakyat kaya miskin. Sebab itu makna kebebasan harus dikupas, harus senantiasa segar di kalangan rakyat negara kita. Apa maknanya demokratik ini sekarang ditekankan di situ. Apa maknanya keadilan bagi semua bangsa-bangsa. Pada masa itu suku kaum dianggap bangsa-bangsa. Masa itu Melayu, Cina, India. Itu jaminan, bukan pendirian saya atau perkataan rakyat supaya seperti mana di luar-luar sekarang. Anwar atau perkataan rakyat sekarang cuba alih daripada induk kekuatan Melayu kepada semua kaum. Tidak. Ini jaminan peristiharan kemerdekaan yang didukung oleh semua rakyat. Tapi perlembagaan yang menyusul juga menjamin, menafsirkan pengertian kebebasan itu, termasuk kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, Islam sebagai agama persekutuan, hak keseluruhan Melayu, orang Melayu dan orang asli pada masa itu kemudian dikembangkan Bumiputra, Sabah dan Sarawak, serta kedaulatan raja-raja Melayu. Dengan jaminan keadilan bagi perkembangan bahasa lain, agama lain, itu tidak pernah diperhatikan. Bila mana polemik atau wacana itu menyimpang, maka sambutan kemerdekaan itu bukan harus hidup dengan slogan. Sambutan kemerdekaan itu bukan hidup di tengah mitos dan propaganda, tapi harus hidup dengan memaknai kemerdekaan. Kemerdekaan akhirnya diukur dari sudut bahawa benarkah negara ini bebas? Benarkah ia menjamin keadilan bagi rakyat? Pemimpin dan elit penguasa yang peduli dan prihatin tentang derita rakyat. Ini persoalan yang paling asasi dalam perbicaraan kita mengenai kemerdekaan. Jadi kemerdekaan bukan soal janji. Janji itu semua, ya.
Seperti mana janji itu termasuk dalam peristiharan. Declaration of Independence disebut peristiharan kemerdekaan. Dan saya tidak faham mengapa peristiharan itu tidak dihebahkan. Beberapa tahun yang lalu saya minta setiap kali 31 Ogos saya minta teman-teman saya di pejabat untuk sebarkan di kalangan anggota parti supaya kita baca semula. Dan mudah-mudahan dengan penafsirannya. Peristiharan itu ya tentu tidak panjang. Kebebasan, keadilan, demokrasi bagi semua bangsa-bangsa. Jadi tetapi penafsirannya itu penting. Ya. Dan ini tugas kalangan saudara-saudari di kalangan anak muda. Jadi bila kita baca tentang kebincangan, orang bicara alik, sekarang alik pandangan. Sambutan kemerdekaan artinya bendera dinaikkan. Bagus, kerana itu simbol. Sambutan kemerdekaan maknanya kita sebut merdeka. Hebat, kerana itu jadi simbol. Tapi yang penting itu makna, pengertian, penghayatan. Kerana ukuran kemerdekaan, terutama setelah agak matang, setelah setengah abad kita merdeka, harus kita berani mengupas tiap jaminan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin ketika itu. Peristiharan kemerdekaan oleh almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj itu bukan peristiharan pribadi bagi pihak rakyat semua negara, bukan bagi pihak UMNO atau perikatan, bagi pihak semua rakyat di negara ini. Itu kita kena faham. Jadi mudah-mudahan kita dapat sambut kemerdekaan dengan semangat baru untuk menghayati makna kemerdekaan dan jaminan yang termaktub dalam bukan saja perlembagaan asal tetapi peristiharan kemerdekaan. Mengapa saya sebut peristiharan kemerdekaan tidak perlembagaan asal? Kerana perlembagaan asal itu hilang keasliannya. Kan dipindah 10 kali, dicemarkan beberapa kali dan diremehkan semangatnya itu. Seperti mana yang berlaku dengan menghidupkan at-tahasutan yang dikenakan kepada hampir setiap tokoh politik yang berani. Surendra, Datuk Seri Niza, Rafizi, siapa lagi? Khalid Samad, Tian Chua, Khalid Samad, Hasan Karib, Khalid Samad, dulu Kapal Singh, Teresa Kok, Anwar Ibrahim setakat ini. Jadi ini saudara, ini pencemaran. Kata saudara Syed Hussein Ali, istilah dia lebih tepat yang dia kata merdeka rakyat. Betul, negara merdeka. Negara merdeka itu negara simbol, tapi maknanya itu pada rakyat. Sebab buku saudara Syed Hussein Ali Merdeka Rakyat itu masih bagi saya masih dianggap sangat relevan, dan bagi anggota Parti Keadilan Baru atau anak muda, saya menggesa saudara membaca dan menelaah kerana kupasan itu dari sudut sejarah dan juga sampai ke penafsiran di sudut apa yang disebut semasa atau contemporary. Mula dengan serius kita. Tenang.